Rakan media, kami hadir hari ini untuk memberikan keterangan dan telah memberikan kerjasama baik kepada pihak polis dan saran saya kepada Perdana Menteri, Malaysia Beri, juga pihak otoriti kerajaan untuk memberikan perhatian serius kepada isu yang kami bangkitkan sebagai rakyat Malaysia dan juga tuntutan yang telah dibuat, dan jangan concern tentang tindakan polis. Itu adalah urusan polis dan Malaysia Beri harus memikirkan macam mana nak selesaikan masalah rakyat. Harga barang makanan asas adalah keperluan rakyat untuk hidup. Kita perlukan makan untuk hidup. Kalau harga baju yang naik, kita boleh pilih. Nak pilih baju Burberry ke, baju Crocodile ke, baju John Master. Tapi ini makanan. Harga roti cadai naik, harga lauk naik. Dan ini membebankan rakyat. Dan jangan memandang enteng pada himpunan yang kami buat pada 1 Julai itu. Ada laporan menyatakan tentang 50 orang kehadiran, 100 orang, 200 orang, 300 orang. Itu tidak penting. Kerana kelemahan rakyat bukan hanya boleh dilihat pada himpunan itu sahaja. Ia boleh dilihat di seluruh negara. On the ground, dalam media sosial. Malah mahasiswa juga telah berani untuk turun suarakan kemarahan mereka pada 2 Julai. Dan ini menunjukkan sikap dan juga pendirian rakyat yang mahu kerajaan mengambil tindakan yang tuntas, yang proaktif menyelesaikan masalah harga barang ini. Dan juga kepada Anwar Musa, saya ingin sentuh sikit. Dia ajak untuk bertemu dengan beliau. Kami menolak untuk mengadakan sebarang pertemuan empat mata. Kami telah membuat tuntutan, 3 tuntutan, iaitu untuk kembalikan subsidi atas semua makanan asas yang telah diberikan subsidi, hapuskan AP atas semua barang makanan import. Dan ketiga, kami tuntut dan adakan satu sidang khas parlimen supaya semua ahli-ahli parlimen ini membincangkan tentang isu ini, dibahaskan apakah kerajaan yang perlu dikeluarkan, apakah tindakan yang perlu diambil, dan tidak cukup dengan hanya bergantung pada jawatan jihad ini. Jihad adalah untuk menentang kecurangan, jihad adalah untuk menentang kemungkaran. Harga barang yang naik, inflasi itu bukan kemungkaran. Kenapa perlu berjihad? Jihad lawan kemungkaran, itu lawan rasuah. Kalau kerajaan menubuhkan kuasa jihad menentang rasuah, penyelewengan yang merupakan salah satu punca kepada kekurangan kantong negara hari ini. Kerajaan apabila membatalkan subsidi dengan alasan kurangnya dana, menunjukkan kerajaan tidak ada wang. Dan tidak ada wang ni puncanya sebab ada pembaziran, ketirisan, rasuah, penyelewengan. Dan ini yang perlu dijihadkan oleh kerajaan. Jangan jihad untuk bermain wayang, menubuhkan jawatankuasa bermain wayang, nak mengajak kami ke pertemuan. Sebab kami telah memberikan tuntutan kami. Kami telah membacakan tuntutan kami. Dan banyak idea-idea juga mekanisme yang telah diberikan oleh ramai pakar-pakar ekonomi, oleh wakil-wakil parti bagaimana untuk kerajaan atasi masalah ini. Tapi kerajaan masih mengambil sikap sambil lewa, buat relax saja, cool saja tentang masalah ini. Ini satu kerajaan yang tidak responsif, yang tidak bertanggungjawab, dan tidak ada sense. Malah sikap menteri-menteri kita ini telah diwarisi oleh pegawai tinggi kerajaan pula. Ada pegawai KPDN di Melaka yang mengatakan kalau tak ada duit, harga telur mahal, kurangkan telur, beli telur, makan telur. Saya nak kata kerajaan hari ini yang takut kepada tokoh-tokoh besar. Di mana ayam? Kononnya ada subsidi minyak paket. Kita tak jumpa minyak paket di kedai-kedai, di supermarket. Saya nak kata kerajaan hari ini tak ada telur, dan tidak berani untuk mengambil tindakan terhadap tokoh-tokoh besar yang menyimpan bekalan-bekalan makanan ini, yang menyebabkan harga semakin naik. Jadi jangan bicara tentang barang makanan ini tanpa menunjukkan sense simpati kepada rakyat. Tunjukkan empati kepada rakyat. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mungkin Abang Aziz nak tambah. Okay. Hari ini kita ucap terima kasih kepada pihak PDRM, di mana kita akan berikan kerjasama kita. Tapi dalam masa yang sama, saya fikir Menteri Dalam Negeri kena melihat juga, kerana kita tahu bahawa sepatutnya PDRM ini memberikan banyak fokus kepada keselamatan dan juga kepada isu-isu yang berkaitan dengan rakyat. Selalunya kalau timbul soal-soal yang melibatkan ekonomi, dia akan melibatkan juga jenayah. Dan kita tahu bahawa banyak isu-isu masyarakat yang berhubung dengan jenayah itu sepatutnya harus diberikan tumpuan. Dan saya fikir PDRM harus banyak memberikan fokus itu, walaupun saya tahu itu tanggungjawab dia.
Tetapi saya fikir himpunan-himpunan aman ini harus diberikan ruang supaya rakyat boleh bersuara dan pandangan-pandangan boleh dikemukakan. Dan yang kedua adalah saya lihat bahawa isu makanan ini, food security kita adalah isu besar dalam negara. Macam disebut oleh Menteri Datuk Seri Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa tentang dia mengajak berbincang dan sebagainya. Tapi bagi saya kerajaan ini sudah banyak berbincang macam-macam jawatan kuasa. Jawatan kuasa, kalau kita lihat Majlis Pemulihan Negara, tubuh lagi satu jawatan kuasa. Tapi ekonomi kita tidak boleh pulih dan jawatan kuasa ini tidak dapat berfungsi dengan baik kerana KPI-nya adalah tentang bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah itu. Sebab itu bagi saya kerajaan ini harus bertindak. Contohnya macam harga ayam. Kerajaan harus bertindak. Yang pertama, selesaikan masalah pekerja. Pengusaha-pengusaha ayam ini sebenarnya sama ada IKS ataupun industri yang besar. Kita lihat bahawa masalah pekerja adalah masalah utama. Selepas daripada pandemik, kita tahu bahawa kesukaran untuk mendapatkan pekerja asing dan ini harus diberikan tumpuan. Sebab itu kerajaan mesti bertindak cepat, mesti memperkemaskan birokrasi kita untuk mendapatkan pekerja, ataupun kita memberikan insentif kepada pekerja tempatan supaya penternak di mana keadaan sekalipun mempunyai bilangan pekerja yang cukup untuk menghasilkan produktiviti yang maksimum untuk pengeluaran ayam dalam negara. Yang kedua saya lihat adalah bagaimana kita memantau subsidi. Kerana kalau kita lihat subsidi ayam hampir 700 juta, subsidi minyak paket hampir 4.4 bilion ringgit. Jadi macam mana kita nak memantau subsidi ini? Jadi kalau kita kekal dengan ketirisan kita, minyak kita pergi sehingga keluar daripada sempadan, dan kalau kita lihat kita mungkin bagi subsidi kepada peternak ayam, tetapi bagaimana subsidi itu digunakan untuk menghasilkan produktiviti itu pun juga harus dipantau. Dan yang ketiga, saya lihat bahawa kerajaan juga mesti memudahkan sistem perbankan kita untuk pengusaha ini mendapatkan pinjaman-pinjaman. Dan kalau kita tengok hari ini selepas daripada pandemik, kita memerlukan banyak modal, terutamanya untuk menghasilkan lebih banyak produktiviti makanan kita. Dan kita peniaga memerlukan lebih banyak kemampuan pinjaman, dan bank sebenarnya mesti disokong oleh Kementerian Kewangan juga. Sebab itu kerajaan mesti bertindak dalam isu-isu ini. Dan saya lihat macam ayam sebagai contoh. Yang keempat, saya fikir makanan untuk ayam, kita tahu bahawa kerajaan banyak mengimport makanan untuk keperluan makanan bagi ternakan ayam. Tetapi bagi saya Malaysia mempunyai banyak ruang lagi untuk meningkatkan produktiviti makanan untuk ternakan ini. Cuma pengalaman saya bila berjumpa dengan peternak ini ataupun pengusaha ataupun mereka yang mahu menghasilkan pertanian untuk ternakan ayam ini, saya lihat bahawa birokrasi kita memang tidak berubah. Sama ada sebelum pandemik, semasa pandemik dan juga selepas daripada pandemik COVID-19 ini, kita lihat birokrasi kita mengambil masa yang panjang. Kelulusan merancang kita untuk memulakan sesuatu perniagaan itu kadang-kadang mengambil masa 1 tahun. Sedangkan di setengah-setengah negara maju, kelulusan merancangnya hanya 9 hari saja. Jadi ini menyebabkan pembangunan kita lambat. Kita tanam jagung hanya perlu masa 2 bulan saja sudah ada hasil. Tapi kelulusan merancang kalau mengambil masa sehingga 1 tahun. Jadi maknanya kita nak tanam jagung 1 tahun 2 bulan baru kita dapat hasil. Ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya tak akan produktif dan negara akan kekal mundur dengan cara itu. Dan yang terakhir, saya lihat bahawa fokus kerajaan yang ada pada hari ini sudah hilang, kerana sebenarnya kerajaan kurang bertindak dalam isu-isu melibatkan keperluan kehidupan rakyat dan masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita tahu bahawa walaupun Indonesia itu mempunyai penduduk 217 juta orang, tapi mereka mempunyai 15% lebihan daripada ternakan ayam itu sendiri. Itu sebab kalau kita lihat bila kerajaan di Malaysia menghentikan ekspor ayam, Singapura terkesan dengan itu, maka Singapura beralih arah kepada Indonesia untuk mendapatkan bekalan ayam. Jadi alasan bahawa kita menghadapi masalah global itu sebenarnya tak boleh diterima, kerana masalah makanan secara global itu sudah diperingatkan semenjak beberapa tahun yang lalu. Jadi kita sepatutnya lebih bersedia, lebih banyak bertindak, dan kita lebih banyak inisiatif yang harus kita buat untuk pastikan bekalan makanan kita cukup dan bahan keperluan lebih harganya lebih stabil dari masa ke semasa. Sebab itu kita di Amanah dan juga Pakatan Harapan kita akan terus menyuarakan pandangan-pandangan kita ini, sama ada melalui himpunan-himpunan kita
dan kita akan manfaatkan sidang-sidang Dewan Undangan Negeri. Dan yang paling penting bagi saya adalah di Parlimen harus membincangkan khusus bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah rantaian bekalan makanan bagi negara ini. Itu saja pandangan.